laporan cuaca itu tadi. Saudara, bajet 2016 dibentang Jumaat lalu berteraskan 5 tunjang utama dan antara yang paling utama ialah meringankan kos sara hidup rakyat. Apa impak bajet kepada masyarakat secara keseluruhannya, terutama kepada golongan pertengahan dan luar bandar? Baik, untuk berbicara dengan lebih lanjut di studio ketika ini ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran. Beliau merupakan seorang pakar sosial yang juga timbalan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Baik, secara peribadi apa komen Datuk mengenai bajet yang dibentangkan Jumaat lepas? Okey, terima kasih Fiona. So, kalau kita lihat pada hari ini bajet yang telah dibentangkan pada Jumaat lepas 23, dan kita sebelum kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bajet, perkara yang pertama yang kita kena sedar pada hari ini dalam dunia pada hari ini 2015 dan seterusnya, keadaan ekonomi dunia bukan sahaja merujuk kepada negara kita berada dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan harga minyak tidak menentu dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan secara menyeluruh telah mencuba sebaik mungkin untuk mengemukakan bajet telah dibentangkan pada Jumaat lepas pada 23, dan secara umumnya memang kalau kita nak melihat secara umum bajet ini tidaklah boleh menyelesaikan semua masalah yang kita sebagai rakyat Malaysia memilikinya ataupun menghadapinya, tapi sekurang-kurangnya bajet yang telah dibentangkan oleh pihak kerajaan ini secara tidak langsung ataupun langsung dapat mengemukakan ataupun mencadangkan beberapa langkah supaya masyarakat negara kita tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan berlaku sekiranya kita tidak mencadangkan seperti mana yang telah dibentangkan dalam bajet yang lepas. So ada beberapa perkara yang saya melihat dapat diperoleh secara langsung, terutamanya kepada masyarakat luar bandar, terutamanya kepada golongan B40 dan juga kepada golongan M40 yang pada dasarnya berada di luar dan juga di bandar. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh dan kita halusi dengan betul-betul, maka terdapat beberapa insentif yang saya rasa kita sebagai golongan B40 ataupun M40 dapat mengambil kesempatan daripada apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang lepas. Baik, kalau kita melihat apakah faedah yang diperolehi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat luar bandar dan pertengahan ini? Kalau kita lihat pada kali ini, beberapa insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada warga Malaysia pada hari ini, khususnya merujuk kepada masyarakat luar bandar yang secara umumnya rata-rata kita boleh kategorikan kepada kumpulan B40 dan ada sebahagian mereka yang berada di dalam kalangan golongan M40. Di antara perkara-perkara yang telah pihak kerajaan umumkan dalam bajet yang lepas, di mana jumlah BRIM telah dipertingkatkan kepada RM1,000 dibandingkan dengan sebelum ini sekitar RM900, dan jumlah ini memang pada dasarnya kalau kita lihat memang tidak mencukupi, tetapi sekurang-kurangnya seperti mana yang pihak kerajaan sebutkan adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan beban yang kita hadapi dalam menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan begitu juga skim yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan, iaitu dengan melanjutkan pemberian sebanyak RM100 kepada anak-anak yang bersekolah. Dan kalau kita lihat purata masyarakat kita di Malaysia ini, mereka yang tinggal di luar bandar memiliki anak yang ramai dibandingkan mereka yang berpendapatan tinggi yang sekitar 1 ataupun 2 orang saja. So dengan jumlah yang ramai, insya-Allah kalau kita ada 5 orang anak bersekolah dan sebagainya, secara langsung kita telah memperoleh sebanyak RM500, dan RM500 sebenarnya boleh digunakan dengan sebaik mungkin untuk memulakan proses pengajian anak-anak. Dan ini cara dan bagaimana pihak kerajaan membantu masyarakat luar bandar terutamanya untuk meringankan beban, selain daripada banyak lagi insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Misalnya gaji-gaji minimum umpamanya telah pun ditingkatkan daripada RM900 ke RM1,000, dan ini merupakan satu perancangan jangka panjang yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Justru itu saya kata, kalau kita ingin melihat kelemahan-kelemahan yang dilaksanakan oleh semua masyarakat dalam dunia, sudah pasti kita akan dapat melihat kelemahan atau sebagainya, tapi dalam keadaan sekarang, dalam kengkangan ekonomi dunia yang tidak menentu, maka kita perlu melihat dalam konteks yang positif apakah perkara yang boleh kita laksanakan dengan apa yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kemajuan ataupun kehidupan kita akan boleh meningkat daripada semasa ke semasa di masa yang akan datang. Baik, seperti yang diperkatakan, banyak sebenarnya insentif yang diberikan, BRIM dinaikkan dan kadar minimum gaji dipertingkatkan. Tetapi seperti biasa, selepas bajet dibentang pasti ada golongan yang tidak berpuas hati. Dan
Apa komen Datuk mengenai senario ini? Sebenarnya memang sukar untuk mengembirakan semua manusia dan sangat mustahil untuk pada sesebuah kerajaan untuk mengumpulkan satu perancangan di mana keseluruhan masyarakat akan merasa puas hati dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya ingin membawa satu perspektif supaya kita dapat memikirkan dalam keadaan dunia yang tidak menentu, kerajaan juga mempunyai banyak halangan dan kengkangan. Tapi inilah kaedah yang terbaik yang telah dipikirkan oleh beberapa orang yang pakar dalam mengemukakan perancangan untuk kemajuan masyarakat kita di Malaysia ini. Satu perkara sebelum kita melihat apa yang berlaku terhadap bajet 2016 yang telah dibentangkan pada minggu lepas. Di dalam bajet ini perkara yang perlu kita lihatlah di mana pihak kerajaan telah mempunyai komitmen, committed untuk membangunkan masyarakat kita dalam konteks yang pertama infrastruktur. Di mana pihak kerajaan akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan infrastruktur dalam negara kita berada di tahap yang paling baik. Dan apabila infrastruktur kita berada dalam keadaan yang paling baik, maka banyak lagi perkara-perkara lain akan muncul ataupun timbul di mana peluang-peluang dan sebagainya. Itu sebab kalau kita lihat mengapa dan kenapa masyarakat luar negara daripada Indonesia, Myanmar, Vietnam dan sebagainya berlumba-lumba datang ke negara kita. Kerana mereka melihat asas ataupun infrastruktur yang ada dalam negara kita sudah memadai dan mencukupi untuk mereka melonjakkan kehidupan masing-masing. Jadi step yang kedua yang perlu kita laksanakan sebagai masyarakat Malaysia adalah untuk memulakan insentif ataupun inisiatif sendiri supaya kita boleh mengambil kesempatan daripada infrastruktur yang telah baik untuk memulakan perniagaan sendiri umpamanya, untuk memulakan bidang-bidang lain yang boleh menjana pendapatan. Saya seringkali bila kita membuat kajian terhadap warga asing yang datang ke Malaysia, mereka seringkali mengatakan kepada kita bahawa negara Malaysia kita ini merupakan, dia kata the money is floating, duit berterbangan di dalam negara kita. Itu sebab mereka berlumba-lumba datang. Tapi malangnya masyarakat kita pada hari ini tidak nampak duit itu berterbangan. Kita lebih suka mencari kelemahan, kita lebih suka mencari kekurangan dan kita tonjolkan di dalam media-media sosial seperti mana yang disebut oleh Farhan tadi. Jadi sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur dan kita membandingkan diri kita dengan apa yang berlaku di persekitaran ataupun negara-negara jiran. Alangkah bertuahnya kita berada dalam keadaan sekarang walaupun kita mempunyai sedikit kengkangan berdasarkan bajet, dan bajet ini dibuat berdasarkan kepada senario ekonomi semasa dan global, maka kita perlu mengambil kesempatan dan bersyukur dan menggunakan apa yang ada untuk kemajuan dan berusaha seperti mana yang warga asing datang ke negara kita, pastinya kita akan berjaya. Dan dalam konteks negara kita, kita semua berhasrat untuk melihat negara kita maju pada menjelang tahun 2020. Dan bercakap semua mengenai media sosial ini, ramai sebenarnya yang menyuarakan pendapat mereka ataupun hak mereka melalui media sosial. Adakah itu cara yang betul untuk mereka suarakan? Saya melihat media sosial ini memang kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa masyarakat kita telah sampai ke satu tahap di mana kita menggunakan kehidupan kita bergantung hampir 100% kepada media sosial. Tapi masyarakat juga perlu sedar, tidak semua maklumat yang dimuatkan di dalam media sosial itu merupakan maklumat yang betul, maklumat tepat dan sebagainya. Dan zaman sekarang ini juga masyarakat, ada sekumpulan-kumpulan masyarakat yang menggunakan media sosial untuk meruntuhkan ataupun merosakkan suatu kumpulan, satu kaum, satu organisasi dan sebagainya. Dan sebagai masyarakat Malaysia, kita sepatutnya sedar apabila kita menerima sebarang maklumat melalui media sosial, perkara yang pertama yang perlu kita lihat ialah melihat daripada mana punca asal maklumat tersebut datang. Sekiranya kita mengetahui bahawa ia datang daripada mereka yang tidak mempunyai tauliah, mereka yang tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan pandangan ataupun informasi tersebut, maka kita perlu berhati-hati sebelum kita menyebar ataupun berkongsi dengan rakan lain, kerana kita khawatir apabila perkara-perkara yang tidak benar disebarkan ke dalam masyarakat dari konteks sosialnya, dia akan menjadi betul apabila majoriti masyarakat menerima perkara tersebut. Jadi, dan apabila ianya betul dan maklumat itu juga sebenarnya salah, dia akan merosakkan bangsa, dia akan merosakkan masyarakat, dan kita khawatir wawasan negara untuk melihat negara kita maju menjelang 2020 akan tergugat disebabkan kesilapan kita yang seringkali mempromosikan informasi yang tidak tepat melalui media sosial. Baik, Datuk, selain kita mengambil ataupun mengenal pasti apa yang dipandang oleh masyarakat luar yang datang bekerja di sini, iaitu Datuk sendiri bercakap bahawa masyarakat kita seharusnya membuka mata melihat bahawa duit itu sebenarnya sedang berterbangan. Tetapi apa lagi kaedah yang lain sepatutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk kita menaikkan lagi atau membantu matlamat bajet 2016 ini supaya tercapai? Saya ingin memberi sedikit analogi. Kalau dalam sebuah rumah kita ada seorang ibu dan seorang ayah.
Dan kita pasti dan kita kena yakin bahawa ibu dan ayah kita itu sekali-kali tidak mahu melihat anaknya sengsara. Ini kepercayaan dan keyakinan yang perlu dimiliki oleh setiap anak yang berada dalam sebuah rumah. Sama juga seperti negara. Dalam sebuah negara kita ada seorang pemimpin. Dan dalam konteks negara kita ada Perdana Menteri yang telah dibantu oleh kabinet-kabinet untuk mentadbir negara ini. Dan kita seharusnya selepas pilihan raya yang lepas kita telah beri mandat kepada pihak kerajaan untuk mentadbir negara ini, dan kita seharusnya memberi keyakinan kepada mereka. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, sudah pasti tidak ada konsep komprehensif kita ini sempurna, tetapi dalam keadaan sekarang kita perlu memberi keyakinan dan kepercayaan supaya mudah bagi pihak kerajaan untuk melaksanakan agenda negara untuk bawa seluruh masyarakat kita ke arah negara maju. Sekiranya kita seringkali bertelingkah disebabkan kesilapan kita memahami satu perkara, disebabkan faktor-faktor luaran dan sebagainya, sudah pasti saya rasa agenda untuk melihat sebuah negara maju pada masa yang akan datang akan tergendala. Jadi saya mengharapkan kita perlu memberikan kepercayaan kepada pemimpin kita, sama seperti mana kita beri kepercayaan kepada ibu dan ayah kita untuk memastikan diri kita sebagai seorang anak berjaya di masa akan datang. Dan kadang-kadang kita selalu bertengkar dengan ayah dan ibu kita kerana kita merasakan ayah dan ibu tidak faham. Sedangkan sebenarnya realiti sebab kita yang tidak faham kerana kita berada di bawah dan mereka yang berada di atas boleh melihat secara keseluruhan dalam bentuk dalam skop yang lebih besar daripada kita yang berada di bawah. Baik, untuk menghadapi masa hadapan bagi masyarakat luar bandar dan juga di bandar, apa nasihat daripada Datuk sendiri kepada mereka ini untuk meneruskan kehidupan? Nasihat saya kepada diri saya dan kepada masyarakat kita keseluruhannya untuk melihat sesuatu bangsa, masyarakat ataupun negara maju, kita perlulah mencari titik tolak terhadap kekuatan yang kita ada. Kita cari beberapa kekuatan, di situlah kita bekerja keras, bekerja bertungkus lumus untuk memastikan kekuatan itu dijelmakan menjelang satu tahap atau masa. Janganlah kita mempertikaikan, membesarkan isu-isu yang kecil, kelemahan-kelemahan dan yang kita peroleh kerana memikirkan, membincangkan dan mewar-warkan kelemahan kita kepada masyarakat umum dan kepada orang lain tidak akan membantu kita untuk maju ke hadapan. Kita cari kekuatan kita dan dari situ kita akan bekerja keras untuk memastikan kekuatan itu dapat direalisasikan pada masa yang akan datang. Baik, akhir sekali, dengan kekuatan yang kita ada, mampu atau tidak dengan bajet 2016 ini kita mencapai wawasan 2020? Kalau kita lihat banyak lagi negara-negara yang mundur, miskin dan sebagainya, tapi oleh kerana mereka committed, mereka bersatu, mereka berada betul-betul di belakang pemimpin, mereka akan berjaya mencapai apa yang dihasratkan. Dalam konteks negara kita yang berada dalam keadaan serba-serbi yang hebat, dengan infrastruktur yang baik, dengan penduduk yang punya IQ yang tinggi, intelektual yang bagus, sudah pasti kalau kita bersatu sama-sama untuk bekerjasama dan bersatu padu untuk mencapai apa yang dihasratkan, saya yakin wawasan 2020 untuk melihat negara kita maju mengikut acuan sendiri akan tercapai dengan jayanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tetamu. Bertungkus lumus, usaha yang keras. Saya rasa itu sudah cukup untuk merumuskan perbincangan kita pada tengah hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran. Beliau merupakan seorang pakar sosial yang juga timbalan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.